Daripada Selamat Pagi Malaysia Cerita Desa Kelantan hari itu, kita terus terbang ke Sarawak. Ya, Sarawak, Bumi Laksa Sarawak. Memang hari itu saya berkesempatan juga ketika di Kuching untuk mencuba laksa Sarawak. Memang lain daripada laksa di Semenanjung ni. Takkan sama. Laksa Johor, laksa Pening, lain walaupun nama depannya laksa. Ya, dan juga kepada warga Kuching, harapan kami semoga penjagaan-penjagaan di sana telah kembali seperti biasa, kerana ketika saya di situ Ika, agak mengejutkan juga banyak penjagaan yang terpaksa tutup disebabkan oleh lockdown yang berpanjangan, MCO yang berpanjangan. Namun kita dapat lihat bahawa sedikit demi sedikit penjagaan-penjagaan, terutama sekali dari segi penjagaan PMKS, perusahaan mikro, kecil dan sederhana, telah pun bangkit semula. Dan inisiatif-inisiatif kerajaan seperti program pemerkasaan PMKS yang terus diwartakan oleh Amat Perdana Menteri di Bera pada pukul 2 nanti akan ada satu lagi majlis pelancaran untuk mendigitalkan PMKS, perniagaan mikro, kecil dan sederhana ni. Namun untuk ketika ini kita akan bersama dengan Hafiz untuk satu lagi majlis pelancaran. Ya, kita nak bersama dengan Hafiz Dawson di Dewan Orang Ramai Anjung Warisan Kampung Durian Tawar untuk majlis pelancaran Pusat Ekonomi Digital oleh Yang Amat Berhormat. Silakan. Assalamualaikum, selamat pagi keluarga Malaysia. Sekali lagi bersama saya Hafiz Dawson langsung dari Dewan Orang Ramai Kampung Durian Tunggal, Kampung Durian Tawar, Bandar Bera ini di Temeloh Pahang, dan pastinya kita ingin membawa kepada anda tentang pelancaran ekonomi digital keluarga Malaysia ataupun PEDI ini sendiri. Dan tadi kita bawakan kepada anda sedikit gambaran apa yang berlaku di sini, cuaca yang baik di negeri Pahang ini. Saya kalau ikutkan sedang berada di Bandar Ikan Patin, tapi bukan itu ceritanya, tapi hari ini berkenaan dengan PEDI. Dan kalau kita dapat lihat awal tadi lebih kurang jam 9.30 pagi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun tiba hari ini untuk merasmikan dan juga melancarkan PEDI yang dijadualkan berlangsung hari ini. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sempat melawat beberapa booth di sini untuk beramah mesra dengan mereka yang telah pun menunjukkan keberhasilan dan juga keberjayaan untuk produk-produk mereka khususnya dalam konsep digital. Dan ini penting untuk kita bawakan kepada anda tentang PEDI ini, apa yang perlu kita faham berkenaan dengan pelancaran ekonomi digital keluarga Malaysia ataupun PEDI. PEDI ini sebenarnya merupakan pusat yang ditransformasikan. Sebelum ini kita kenal sebagai pusat internet community ataupun community internet di kawasan-kawasan luar bandar khususnya, namun ditambah baik dan juga dikemas kini kepada perkataan baru iaitu PEDI, Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia. Ini akan ditambah baik dari semasa ke semasa, dan ini juga dimuatkan dalam bajet 2022 yang meletakkan bahawa sekurang-kurangnya di setiap satu DUN akan ada satu PEDI. Ini bertujuan untuk memantapkan lagi dan juga meningkatkan kesaling hubungan antara rakyat tempatan khususnya penduduk di luar bandar untuk mendapat akses internet yang baik. Dan kita semua maklum bahawa kita sekarang menuju ke arah teknologi 5G. Ini penting untuk kita memantapkan PEDI ini, khususnya soal menjana pendapatan khususnya penduduk di luar bandar, untuk menjana pendapatan melalui usahawan, melalui e-dagang ataupun e-commerce itu sendiri. Dan ini kalau anda dapat lihat juga di sekeliling kita, banyak juga produk-produk yang dihasilkan menggunakan teknologi-teknologi dan juga dipasarkan melalui secara dalam talian. Ini penting untuk kita bawakan kepada anda. Dan apabila kita melihat dalam senario hari ini bahawa negara dan juga dunia berdepan dengan keadaan pandemik COVID-19, keterbatasan untuk berjumpa dengan orang ramai, namun apa yang perlu kita lakukan adalah melalui platform media sosial. Justru akses internet ini adalah sangat penting, dan ini merupakan satu komitmen kerajaan yang ulang kali dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang proses pendigitalan. Dan ini PEDI salah satu daripada usaha, dan Bera dipilih sebagai lokasi pelancaran hari ini. Ini penting untuk kita bawakan, dan kita mengharapkan supaya dengan pelancaran PEDI ini dapat meningkatkan lagi kesaling hubungan, keterjalinan kita. Penting untuk kita berhubung dengan dunia luar walaupun
walaupun kita berada di luar bandar, dan kini kita melihat bahawa jurang antara bandar dan juga luar bandar lagi tidak lagi kelihatan dengan ketara. Pentingnya untuk kita menikmati akses internet untuk kita menuju ke arah 5G nanti, insya-Allah. Dan kita akan sama-sama menyaksikan ucapan yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Tamplena Haji Anwar Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia KKMM, untuk bercakap berkenaan dengan PD. Jadi kita terus saja ke pentas utama untuk ucapan Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Saudara pengacara majlis yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia yang kita kasihi, yang amat berhormat Datuk Seri Utama Haji Wan Rosdi Wan Ismail, Menteri Besar Kerajaan Negeri Pahang, yang berhormat sahabat saya Datuk Seri Mustafa bin Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, sahabat saya yang berhormat Datuk Zahidi Zainul Abidin, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, yang berbahagia Datuk Seri Haji Muhammad Mentek, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, yang berbahagia Dr. Fadlullah Suhaimi Abdul Malik, Pengurusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, yang berhormat rakan-rakan ahli-ahli Exco dan wakil-wakil rakyat Negeri Pahang, Dev-Dev yang dihormati, ketua-ketua jabatan, rakan-rakan media, saudara dan saudari yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah izinnya pada pagi ini. Yang amat berhormat Perdana Menteri telah selamat sampai daripada perjalanan dari Melaka kembali semula ke kawasan yang diwakilinya, Bera, Pahang, Darul Makmur. Alhamdulillah. Dan sebelum saya memanjangkan ucapan, izinkan saya untuk merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Amat Berhormat yang turun naik ke Melaka membantu jentera yang akhirnya membawa kemenangan yang cemerlang kepada Barisan Nasional bersama-sama dengan pucuk pimpinan parti. Juga tahniah kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang yang ditugaskan di Alur Gajah bersama Kelantan. Alur Gajah buat rekod 55 kursi diangkat bersih kerana kuatnya jentera Negeri Pahang. Ucap terima kasih. Tak ada dalam teks, saya tambah ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan, saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, sebelum daripada ini, Kementerian Komunikasi dan Multimedia telah melancarkan program Peranti Keluarga Malaysia dan Pakej Remaja Keluarga Malaysia untuk memberikan ruang dan peluang bagi rakyat, terutamanya anak-anak muda, memperolehi akses untuk menyertai dunia digitalisation pada masa ini. Pada pagi ini, satu lagi inisiatif kementerian yang merupakan program transformasi untuk merekayasakan semula pusat-pusat internet desa, pusat internet komuniti untuk dijadikan sebagai pusat ekonomi digital
Keluarga Malaysia, yakni satu usaha untuk membolehkan rakyat di seluruh negara, terutama sekali di luar bandar, menyertai arus digitalization yang merupakan satu cara hidup baru dunia masa terkini. Kita bersyukur dengan gagasan Keluarga Malaysia yang dianjurkan oleh pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri, menyeru dan mengajak kita untuk melihat kepada segenap pelusuk dan lapisan masyarakat bagi memastikan semua sekali berada dalam arus perdana kemajuan dan pembangunan. Dunia hari ini tidak dapat dipisahkan daripada proses digitalization. Perintah Kawalan Pergerakan dan Pandemik COVID-19 telah mempercepatkan lagi proses ini, menjadikan suatu tuntutan yang sangat penting bagi memastikan rakyat termasuk di luar bandar berada di arus perdana perkembangan teknologi yang besar ini menuju ke arah the fourth industrial revolution. Kita tahu potensi yang ada di luar bandar adalah satu potensi yang sangat besar. Kita harus mentransformasikan segenap kegiatan ekonomi rakyat untuk menyertai arus perdana digitalization. Kerajaan telah membuat satu komitmen yang sangat tinggi dengan pelancaran program jendela serta pelbagai program memperluaskan konektiviti ke segenap pelosok negara serta mempertingkatkan kualiti perkhidmatan jalur lebar dengan roll out program 4G dan 5G tidak berapa lama lagi. Justru itu amatlah penting untuk memastikan rakyat terutamanya di luar bandar bukan hanya menjadi penonton tetapi sebaliknya menjadi peserta dengan meningkatkan daya dan keupayaan membuat dan menggunakan aplikasi teknologi jalur lebar termasuk dalam mentransformasikan kegiatan-kegiatan ekonomi mereka. Pada hari ini, pelancaran oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merupakan milestone yang sangat penting. Selaras dengan aspirasi keluarga Malaysia, artinya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak akan membiarkan masyarakat termasuk di luar bandar dan kawasan yang terpencil untuk menyertai arus gelombang digitalization. Maka saya bagi pihak kementerian dan juga SKMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan program ini disokong tambah oleh MDEC serta rakan-rakan kepada PEDI yang terwujud di seluruh negara. Malah setiap kawasan Dewan Undangan Negeri seluruh negara akan dipastikan sekurang-kurangnya mempunyai sebuah PEDI ataupun pusat ekonomi digital negara dengan pengisian program-program yang cukup bermakna dan akan membawa kesan yang besar dalam gelombang digitalization ini. Kita berharap dan kita yakin dengan daya usaha dan komitmen yang ditunjukkan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan selaras dengan konsep dan gagasan keluarga Malaysia, program ini akan memberikan manfaat yang besar kepada rakyat di seluruh negara. Maka saya mengambil kesempatan ini merakamkan ucapan penghargaan yang setinggi-tingginya atas komitmen Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melancarkan program pada pagi ini. Juga saya amat berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Menteri Besar Pahang yang telah ini kali kedua bersama-sama dengan kementerian sejak saya dilantik sebagai menterinya menjayakan program-program konektiviti dan memperluaskan perkhidmatan jalur lebar di Pahang dan sekali lagi hari ini memperluaskan program perkhidmatan ekonomi digital
yang saya percaya negeri Pahang akan berada di saf hadapan dalam gelombang digitalisation. Saya merakamkan ucapan terima kasih kepada semua warga kerja kementerian, Suruhanjaya Komunikasi serta agensi-agensi yang terlibat menjayakan program kita pada pagi ini. Mudah-mudahan program ini berjaya disempurna dengan sebaik-baiknya dan menjadikan satu dorongan baru kepada dasar kerajaan mengutamakan proses digitalisation dan memberikan prioriti kepada aspek ekonomi digital negara. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ribuan terima kasih atas ucapannya yang disampaikan sebentar tadi. Kampung Durian Tawa nama diberi, tempatnya damai serupa mimpi. Hulurkan madah, sempurnakan hari, agar majlis berseri-seri. Demikian tadi ucapan yang disampaikan oleh Yang Berhormat Tan Sri Datuk Sri Panglima Haji Anwar bin Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia. Penting kalau kita dengar setiap baik ucapan yang disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri. Penting soal digitalisation waves ataupun gelombang digitalisasi itu penting untuk kita sama-sama meraihkannya. Dan kini kita ke pentas utama untuk ucap tama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih saudara pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Yang amat berhormat Datuk Seri Haji Wan Rosdi bin Wan Ismail, Menteri Besar Pahang. Yang berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Tahun Planner Haji Anwar bin Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia. Yang berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Ekonomi. Yang berhormat Datuk Zahidi bin Zainul Abidin, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia. Yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pahang serta ahli-ahli yang berhormat yang lain. Yang berhormat Datuk Seri Haji Muhammad bin Mentek, KSU Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Yang berusaha Dr. Fadlullah Suhaimi bin Abdul Malik, Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Pegawai-pegawai kanan Kerajaan Persekutuan dan Negeri, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian. Syukur Alhamdulillah, dengan izin dan kurnianya juga, maka pada hari ini kita sama-sama dapat berada di Dewan Durian Tawa ini bagi menjayakan Majlis Pelancaran Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia atau PEDI yang bertujuan untuk memperkasakan kegiatan ekonomi digital khususnya di luar bandar. Pertama-tamanya saya ingin merakamkan ucapan penghargaan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Wan Rosdi bin Haji Wan Ismail, Menteri Besar Pahang, dan juga Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Haji Anwar Musa, Menteri KKMM, dan seluruh tenaga kerja Kementerian Komunikasi dan Multimedia
yang telah bertungkus lumus menjayakan majlis pada hari ini. Jadi saya sebenarnya bila masuk tadi, saya tak sangka di Dewan Durian Tawar ni dah jadi macam ballroom hotel 5 bintang. Saya harap kekal macam ni lah lepas ni. Jangan nanti bungkus semua bawa balik, tinggal macam dulu baliklah Dewan ni. Saya rasa sejuk. Saya nampak tak ada aircon. Kalaulah SKMM tahu aircon terus kekal di sini lagi baik lah. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, pembangunan negara yang mampan untuk membolehkan rakyat Malaysia menikmati taraf hidup yang lebih baik dan berpendapatan tinggi serta kalis cabaran pada masa hadapan adalah satu agenda utama kerajaan. Ini bagi mencapai objektif Malaysia dalam RMK 12 iaitu makmur, inklusif dan mampan dengan memberikan tumpuan kepada usaha-usaha untuk merancakkan kembali pertumbuhan ekonomi dan memastikan kemakmuran negara dapat diagihkan secara lebih baik. Kerajaan telah pun melancarkan pelbagai inisiatif dari semasa ke semasa dalam usaha memulih dan merancakkan semula pembangunan sosioekonomi Malaysia untuk kemampanan dan kemakmuran jangka panjang. Transformasi digital amat diperlukan dan ia memainkan peranan penting dalam meningkatkan daya saing, merancakkan pertumbuhan ekonomi dan memastikan kemakmuran negara dapat diagihkan secara meluas. Bagi memastikan tiada rakyat yang ketinggalan dalam gelombang pendigitalan, kerajaan bersama pihak industri telah menyediakan infrastruktur, menggalakkan inovasi dan mewujudkan ekosistem yang lengkap untuk kita semua menyumbang ke arah taraf hidup yang lebih tinggi agar hasilnya akan dapat dinikmati oleh setiap ahli keluarga Malaysia. Menyedari kemahiran menggunakan internet mampu membuka peluang ekonomi dan secara langsung meningkatkan taraf hidup, kerajaan telah menyediakan Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia atau PEDI di seluruh negara. Ia bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada 15.4 juta orang penduduk negara ini, terutamanya golongan B40 dan masyarakat luar bandar. PEDI bermatlamat meningkatkan tahap sosioekonomi komuniti setempat dan memberi pendedahan kepada kemahiran digital agar semua penduduk tanpa mengira kedudukan sosial maupun geografi berupaya menyertai dan mengambil peluang di dalam ekonomi digital. Sebanyak 873 PEDI sedia ada akan dipertingkatkan dan dipergiatkan sebagai pusat sehenti untuk aktiviti ekonomi digital luar bandar. Setiap PEDI dilengkapi akses perkhidmatan jalur lebar, kemudahan infrastruktur digital serta kaki tangan terlatih untuk memberi perkhidmatan dan sokongan yang diperlukan oleh komuniti setempat. Selain itu, sebanyak 37 PEDI baru akan dibuka pada suku pertama tahun 2022. Sementara sebanyak 173 PEDI lagi akan beroperasi menjelang penghujung tahun hadapan. Ini menjadikan sebanyak 1083 PEDI beroperasi di seluruh negara. Di Bera sahaja terdapat seramai 1158 peserta
yang telah mendaftar sebagai ahli pedi dan menggunakan pusat ini untuk menghadiri kelas keusahawanan seperti asas fotografi dan cara pemasaran di Shopee dan Yeza. Seramai 48 usahawan telah dilatih di pedi ini, yang mana sebanyak 47% daripadanya merupakan usahawan yang mengusahakan perniagaan makanan dan minuman, 42% di dalam fashion dan gaya hidup, dan di antara lain adalah perkhidmatan agro dan elektronik. Saya tadi berpeluang untuk meninjau dan bertanya khabar kepada usahawan pedi daripada Bra bersama dengan Yang Amat Berhormat MB Tan Sri Anwar, dan dimaklumkan bahawa perniagaan mereka meningkat begitu cepat sekali. Dari segi perkembangannya begitu cepat sekali, sehingga kan ada satu peniaga tu dah tak mampu untuk memenuhi permintaan, terpaksa tolak order. Jadi jelas menunjukkan bahawa perniagaan melalui internet ini adalah perniagaan masa kini yang kalau dilatih lebih ramai lagi, tentu saja akan dapat mengubah cara hidup dan sosioekonomi masyarakat luar bandar. Jadi saya ucapkan tahniah kepada KKMM di atas usaha yang dilaksanakan ini. Selain kemudahan infrastruktur, kerajaan yakin dengan adanya panel penasihat pedi, rakan digital pedi dan usahawan ikon di setiap pedi menggalakkan komuniti setempat untuk melibatkan diri dalam aktiviti yang dianjurkan serta mengguna pakai sepenuhnya perkhidmatan di pedi tersebut, tidak kiralah sama ada golongan muda ataupun warga emas. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, fokus utama pedi ialah melahirkan dan memperkasakan usahawan kecil ke arah pendigitalan yang inovatif dan berdaya saing. Sektor perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS merupakan tonggak utama negara. Pada akhir tahun 2020, bilangan PMKS merangkumi hampir 1.2 juta atau 97.2% daripada jumlah keseluruhan perusahaan. Sebahagian besar PMKS masih kurang berdaya saing dan perlu diperkasakan setelah terjejas akibat pandemik COVID-19. Kerajaan menyediakan galakan untuk memodernkan perniagaan dengan menerima guna teknologi termaju dan pendigitalan, dan seterusnya membuka peluang kepada usahawan PMKS untuk menerokai pelaburan pasaran dunia. Pedi menjadi sebuah pusat sehenti untuk mendekatkan usahawan kecil agar mesra terhadap ekonomi digital. Pelbagai program disediakan untuk membantu usahawan kecil memulakan perniagaan dan meningkatkan permintaan terhadap produk-produk mereka. Adalah diharapkan usahawan kecil ini kemudian dapat mengembangkan perniagaan ke tahap yang lebih baik menggunakan akses talian dan platform e-dagang. Keupayaan usahawan kecil untuk mengadaptasi pendigitalan dan perkembangan teknologi akan meningkatkan kecekapan dan seterusnya memacu perniagaan dalam jangka panjang. Program pemerkasaan usahawan kecil yang diterajui oleh SKMM ini dengan kerjasama agensi serta pemain industri menyasarkan seramai 800,000 usahawan kecil akan mendapat manfaat ini menjelang tahun 2025. Kerajaan yakin program ini akan merangsang komuniti setempat, terutamanya golongan belia, melengkapkan diri dengan pengetahuan digital
yang sophisticated untuk bersaing membina masa hadapan, terutamanya mereka yang berminat untuk menceburi bidang perniagaan dan keusahawanan. Dengan usaha ini, kerajaan mengharapkan usahawan-usahawan ini dapat meningkatkan pengeluaran dan produktiviti yang akan menghasilkan keuntungan, dan dengan itu ia mengekalkan perniagaan serta pekerjaan sekaligus mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Selain daripada itu, melalui bajet 2022, kerajaan terus memberikan sokongan keuangan kepada PMKS sebanyak 40 bilion ringgit untuk geran, jaminan dan ekuiti, dan sebahagian besarnya disediakan untuk PMKS. Ini akan menjadi pemangkin kepada pelaksanaan RMK ke-12 di mana PMKS dijangka dapat menyumbang sebanyak 45% kepada keluaran dalam negara kasar atau KDNK dan 26% daripada jumlah ekspor pada tahun 2025. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, kerajaan yakin usaha ini bukan saja akan merapatkan jurang digital tetapi juga akan mencetuskan inovasi digital yang boleh memacu hasrat negara membangunkan agenda ekonomi digital. Ini adalah aspirasi negara untuk mengubah Malaysia menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi yang didorong oleh digital dan pemimpin serantau dalam ekonomi digital. Selaras dengan matlamat keluarga Malaysia yang menekankan nilai-nilai keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran, kerajaan akan memantau secara dekat pelaksanaan program dan inisiatif yang dirancang. Kerajaan akan terus menyokong dan menumpukan usaha bagi membina infrastruktur ekonomi digital negara melalui pelbagai inisiatif yang lebih baik seperti kewujudan PEDI ini untuk membantu agenda negara, dan Malaysia bersedia untuk menampilkan kemajuan negara apabila ia beralih kepada kuasa ekonomi digital di rantau ini tidak lama lagi. Aktiviti-aktiviti pemerkasaan usahawan di PEDI adalah kesinambungan inisiatif rangka tindakan ekonomi digital Malaysia ataupun My Digital yang bertujuan mengupayakan sektor perniagaan untuk berdaya saing dengan memantapkan kelancaran dan kecekapan aspirasi operasi seperti menggalakkan PMKS menerima guna e-dagang. Dengan doa dan harapan supaya perniagaan digital ini akan mengubah sosioekonomi dan juga masa depan negara, terutamanya kepada penduduk-penduduk di luar bandar, khususnya kumpulan B40, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim melancarkan Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia. Terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih dan mohon Yang Berhormat Datuk Seri untuk terus kekal berada di pentas. Selesai sudah pelancaran Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia PEDI. Kalau kita melihat dan juga mendengar apa yang disampaikan dalam ucap tama dan juga amanat yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, penting ada beberapa perkara yang ditekankan. Sudah tentu aspirasi keluarga Malaysia itu sendiri yang menyebut bahawa no one left behind ataupun tiada siapa yang ketinggalan, dan ini adalah bukti jelas khususnya dalam kebolehan rakyat Malaysia khususnya yang berada di luar bandar untuk mendapat akses internet. Dan antara yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan dengan usahawan PEDI, yang mana beliau juga sempat bertemu dan juga bertanya khabar kepada mereka yang menjalankan usahawan-usahawan ataupun produk-produk ini yang rata-ratanya sekarang ini tidak menantangan menerima tempahan dan sebagainya, namun
dengan adanya teknologi dan juga pusat ini atau PEDI ini sudah tentu memberi satu rangsangan baru, motivasi baru untuk mereka melakukan perniagaan dengan lebih agresif dan juga lebih berjaya. Dan kini kita lihat terus upacara gimmick perasmian yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. 4, 3, 2, 1. Stand by for scanning process. Baik, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan diimbas ataupun face recognition ini merupakan salah satu bentuk teknologi moden untuk bukti perasmian hari ini dan jelas sekali menunjukkan bahawa negara kita sudah pun bersedia dalam akses internet yang lebih pantas menuju ke arah 5G. Memperkenalkan Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia atau PEDI. Bermatlamat mentransformasi pusat internet komuniti di seluruh negara. PEDI akan dipergiatkan sebagai pusat sehenti untuk aktiviti ekonomi digital luar bandar dalam menyediakan kesaling hubungan untuk masyarakat setempat serta pelbagai program latihan pembangunan ICT dan keusahawanan. Dengan digitalisasi melalui PEDI, kemajuan sosio-ekonomi masyarakat dapat dipertingkatkan. Hasilnya, ekonomi digital yang semakin rancak akan mewujudkan lebih peluang pekerjaan dan juga kerjaya baharu. Bersama, kita tingkatkan ekonomi digital rakyat. Tingkatkan ekonomi digital rakyat, itulah dia, maka selesailah perasmian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hari ini. Ini jelas menunjukkan bahawa kita sudah memasuki satu fasa penting untuk kita terus bersedia berdepan dengan gelombang digitalisasi dan pastinya pihak kerajaan khususnya di pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM di bawah pimpinan Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Haji Anwar bin Musa ini penting untuk membawa ketersediaan kita berdepan dengan revolusi teknologi hari ini. Dan kini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga barisan kenamaan lain terus berada di atas pentas untuk penyampaian sijil rakan digital PEDI, ikon usahawan dan panel penasihat PEDI Kampung Durian Tawar. Dijemput Cik Azianti binti Jaafar. Penerima berikutnya dijemput Encik Khairul Isyam bin Burhanuddin. Dijemput Encik Amran bin Silong. Dan dijemput Puan Siti Nurbaya binti Zainal. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, seterusnya adalah penyampaian sijil kepada ikon usahawan digital PEDI.
Hadirin sekalian, Icon Usahawan Digital Pedi Kampung Durian Tawar merupakan seorang suri rumah yang menjalankan aktiviti jualan pelbagai jenis anak pokok. Beliau telah menghadiri kelas Shopee Usahawan Baru Online pada Julai 2021 dan di dalam tempoh 2 bulan, beliau telah berjaya membuat jualan melebihi 100 anak pokok sekaligus meningkatkan pendapatan beliau. Dijemput penerimanya Puan Normala binti Ibrahim, Ikon Usahawan Digital Pedi Kampung Durian Tawar. Seterusnya adalah penyampaian sijil kepada Rakan Digital Pedi. Rakan Digital Pedi bertindak sebagai duta digital untuk usahawan kecil yang memerlukan maklumat atau butiran untuk semua program dan pembiayaan di bawah agensi-agensi yang menawarkan pembiayaan serta membimbing usahawan kecil untuk mengembangkan dan menaik taraf perniagaan dengan menggunakan platform digital dan lain-lain lagi. Dijemput penerimanya Cik Azianti binti Jaafar selaku Rakan Digital Pedi Kampung Durian Tawar. Yang membermana Datuk Seri berikutnya adalah sesi bergambar kenangan. Dijemput Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi. Baik, demikian tadi setelah selesai penyerahan hadiah dan juga anugerah kepada mereka yang layak, dan ini penting untuk kita bawakan kepada anda supaya ini memberi motivasi kepada penduduk sekitar, bukan sahaja di Perak, malah di seluruh Malaysia, tentang usahawan-usahawan pedi ini sebenarnya tiada alasan untuk berjaya, apatah lagi ketika ini walaupun negara berdepan dengan pandemik dan juga pastinya adanya teknologi kesaling hubungan, ketersampaian ini sudah tentu memberi dan juga ruang baru kepada mereka untuk terus meneroka peluang dengan cara lebih kreatif untuk menjana pendapatan. Dan jelas apa yang digariskan dalam apa yang diletakkan di bawah PAD ini penting untuk menjana pendapatan khususnya penduduk di luar bandar. Dan kalau kita lihat kepada latar belakang mereka yang mendapat anugerah hari ini, mereka merupakan suri rumah dan sebagainya dan juga menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan, dan kini kita bukan sebut sebagai PKS lagi tetapi sebagai PMKS, mikro, kecil dan sederhana. Apa itu? Mikro adalah lebih kecil daripada kecil itu sendiri. Dan ini yang kami bawakan kepada anda langsung daripada Dewan Orang Ramai Kampung Durian Tawar, Bandar Bera Temerloh, Pahang. Bukan durian tunggal, tadi kita tak move on lagi daripada Melaka seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi tadi. Tak apa pun, saya ucapkan tahniah kepada penduduk Melaka kerana berjaya menjalankan amanah untuk mengundi, dan juga walaupun Pahang tetap di hati saya. Itu saja yang kami bawakan kepada anda pelancaran pedi hari ini langsung daripada Bera Temerloh, Pahang. Jadi kita kembali semula ke studio. Terima kasih Hafiz, dan seterusnya kita akan nantikan juga upacara pelancaran program pemangkasaan pendigitalan PMKS kebangsaan yang bakal disempurnakan juga oleh Amat Berhormat lebih kurang sekitar jam 2.30 petang nanti. Ya, apapun terima kasih kita nak ucapkan kepada anda kerana sudi bersama dengan kami bermula jam 8 pagi tadi sehingga sekarang 10.28, sikit lagi 10.30. Jadi terima kasih kerana setia bersama kami. Jangan lupa kekalkan menjaga SOP sepanjang masa kerana kita masih lagi berada dalam suasana endemik ketika ini di mana COVID-19 menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian kita. Keep yourself safe dan pastikan anda sentiasa mengikuti kami untuk pautan berita-berita sahih dari masa ke masa. Ya, ikuti kami Selamat Pagi Malaysia setiap hari 8 hingga 10 pagi pastinya di saluran berita RTM Freeview 1, 2, 3. Assalamualaikum daripada saya Syafiqah Ishak. Dan daripada saya Tan Sdas, kita jumpa lagi.